Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin Habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini, khususnya seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Tengku Tengah Zahra yang dikenali dengan Masjid Terapung Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat yang menjadi tetamu Allah sekalian pada malam ini. Sama-sama kita panjatkan syukur kehadratillah dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul lagi pada malam ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal saleh di sisi Allah yang memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia insya-Allah, dan memberi kemenangan dan keuntungan pada kita pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Jadi untuk tazkirah jemputan ini kita akan tazkirah setengah jam, kemudian menjawab soalan lebih kurang setengah jam. Siapa yang nak bertanya soalan boleh hantar soalan sekarang. Sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan apa jemaah? Bulan Rajab, yang cukup sinonim dengan masyarakat Islam mengadakan ceramah-ceramah Isra dan Mi'raj. InsyaAllah kita ambil sedikit ingatan ataupun flashback tentang Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang membawa berjalan akan hamba-Nya pada waktu malam. Maksudnya tidak ada seorang jua pun yang mampu membawa seorang untuk berjalan pada peristiwa Isra Mi'raj, kerana yang boleh melakukan ini hanyalah satu, iaitu Allah. Setiap kejadian-kejadian besar supaya kita ingat, padahal semua kejadian Allah yang jadikan, tapi Allah suruh kita ingat kejadian-kejadian besar supaya kita sentiasa ingat bahawasanya kita ini di dalam kuasa Allah, dalam masa kita jaga, dalam masa kita tidur. Sebab tu dalam setahun dalam kalender Islam ada saja cara sambutan ni, sama ada kita buat majlis di masjid, buat di sekolah dan seumpamanya, atau kita peringatkan dalam grup-grup WhatsApp saja. Itu semua tu sebenarnya mengajak kita ingat bahawasanya kita semuanya hamba Allah. Maka nak memperlakukan, bukan kata nak memperjalankan seorang manusia daripada Mekah ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis naik ke atas langit lebih pada Sidratul Muntaha dan balik pada malam yang sama. Kita nak gerakkan tangan kita, jika tidak dengan izin Allah, kita tak mampu. Maka subhana, maha suci Allah daripada lemah untuk melakukannya. Tidak ada yang lemah. Yang lemah ini hanyalah selain daripada Allah. Itu di antara pengajaran pertama lah bila kita dengar subhana dalam mana-mana ayat Quran. Allah tidak lemah, yang lemahnya kita. Tetapi apabila kita tidak ada ilmu, kita rasa kita lah yang kuat, Allah itu lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia itu memang default setting orang panggil, mari daripada kilang dia dha'ifa, darah catong. Dia ni panggil. Kita jadi ni jenis darah catong tu. Khuliqa mana telah Allah cipta. Asa khalaqallahu insan. Allah yang menjadikan manusia memang dengan sebaik-baik rupa, tetapi hakikatnya selemah-lemah makhluk. Nampak? Itu yang dikatakan mengenal Allah.
Awaluddin ma'rifatullah. Kata ulama salaf, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Kita tidak. Awaluddin ma'rifatus sekolah. Awal-awal tu kena agama. Kena agama tu apa dia? Kita ni agama ni siapa bawa? Allah. Para nabi, para rasul tu wakil. Agama milik Allah. Lepas tu orang lawan agama Islam, dia lawan Allah. Orang yang petang tu rumah tu, dia macam petang tu rumah. Maksudnya kita ni yang selemah-lemah. Sebelum sambung cerita Isra Mi'raj, mengenal diri, maksudnya kita kenal Allah itu bersifat dengan sempurna, dan kita ini bersifat dengan nakis, dengan kekurangan. Itu maksud kenal diri. Yang dituntut oleh agama. Kita lahir tak tahu benda lagi, kita cek, kita main pagi petang sampai pada usia yang kita patut mengenal Allah. Ni sekarang kita kena tahu yang sempurna itu adalah Allah, dia yang kurang, yang cedera kita. Itu yang dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Apa maksudnya? Kata Imam Nawawi, man arafa nafsahu bid-dha'ifi arafa rabbahu bil quwwah. Barang siapa sudah kenal dirinya ni sangat lemah, maka dia akan kenal yang gagah itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Jadi kalau kita dari pagi sampai ke petang, siapa pun kita, tinggi-tinggi pakat agung sampai sekurang-kurang pakat negara kita kenal yang kita ni yang lemah, yang gagah, yang berkuasa Allah. Sampai matlamat Allah jadikan kita di bumi. Tapi kalau tidak ada masa nak belajar, tak ada masa nak duduk depan alim ulama, tidak ada masa nak talaki, nak dengar hadis Quran dan sebagainya, maka sia-sia jadi. Maknanya hidup tu wak mahal ke minyak je. Tapi itu pepatah lama. Kalau ni kata hidup wak mahal ke telur. Tak ada telur lagi Terengganu. Saya ada baca 2 hari lepas Terengganu tak ada telur. Kemarin makan nasi goreng dia buat telur pinyung RM28 si orang. Dah telur pinyung RM15 tu teh dah. Man arafa nafsahu bid-dha'ifi arafa rabbahu bil quwwati. Barang siapa sedar dah dirinya lemah, maka kena sedarlah Allah itulah yang gagah. Lepas tu kita belajar sifat 20. Satu, pertama kita nak faham. Yang kedua kita nak amal. Baca kita semayang, belajar bab semayang. Yang pertama kita dengar rukun semayang takbiratul ihram. Kita nak faham lah apa maksud takbir, bunyi lagu mana takbir yang betul. Lepas tu bukan belajar saja, kita nak amal, iaitu kita nak semayang. Maka bagaimana nak amal sifat 20? Faham lagi? Jadi bila kita belajar malam ni satu sifat, Tok Guru kata Allah ini bersifat dengan kudrat, iaitu kuasa. Kerana jika tidak bersifat dengan kuasa, nescaya bersifat dengan lemah. Bila Allah bersifat dengan lemah, maka berserupaan dengan makhluk. Maka bila kita keluar daripada gelanggang, daripada majlis ilmu tentang sifat kudrah, faham bahawasanya kita berpegang segala-galanya selain Allah lemah belaka. Itu cara beramal. Kita dengan binatang Allah kita. Kalau kita berlari kalau belum ni ngakak kalau kita belum bernerak kalau belum menyelang kalau belum berenang kalau belum terbang kalau belum lompat kalau Allah mau belum berlari paling laju di dunia nama apa? Husain Bolt. Husain tebal. Husain Bolt, orang Jamaika. Rekod dia lari 100 meter 9.6 saat. Faham lagi? Bermakna kelajuan yang lebih kurang 42 km sejam. Lebih kurang. Citah tak ada citah? Citah 115 km sejam. Nampak kalau nak lomba dengan hayawan, nak berlari. Terus ambil citah hok Jamaika, citah hok berukur jambu tak apa dah. Kalau ada. Faham lagi? Sebut nama citah, dia antara 110 hingga 115 km sejam bila dia sudah berumur 6 bulan ke atas.
laju dia, faham lagi? Tu mana kalau EX5 pada bola raga tak boleh bitah lagi, itu kalah kita. Kita nak berlomba nyelang pada jauh, rekod dunia 3 minit nyelang free dive dekat Bermuda, free dive pegang tali 3 minit naik mula 220 meter, 660 kaki. Sperm whale, blue whale 2 kilometer. Nak nyelang lama, tak usah lawan dengan sperm whale lah, dengan ikan kepala putih. Anak sekila lah balik mu balik, mu ambil beledi buah air penuh, mu selang ni, lepas tu mu buih ikan sekor. Mana lama nyelang? Mu tahlil dah 7 malam ikan duk berenang ni. Kalau nak terbang dan sebagainya, tu masalah je. Supaya apa tu? Supaya kita sedar, lalu kita berjalan atas jalan landasan yang betul. Kita jadi sebagai seorang raja dalam keadaan rasa kita lemah, Allah yang berkuasa. Kita jadi Perdana Menteri dalam keadaan kita sedar kita lemah, Allah yang berkuasa. Kita jadi MB, jadi Exco, jadi YB, jadi ustaz, jadi apa pun, aku yang lemah, Allah yang berkuasa. Tak ada masalah. Mu jadi orang kaya, Allah yang lebih kaya, aku hanya pinjaman sementara. Itu baru jadi orang. Maka Allah yang asra bi abdihi, Allah yang bawa berjalan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdihi di situ, abdun di situ kena kepada Nabi Muhammad. Kata ulama-ulama tafsir dalam kitab Qurtubi, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, besok asra bi abdihi, membawa hambanya. Asal duduk daripada tempat nasab, tapi duduk ada huruf ba, huruf ja dibaca dengan majrur. Allah yang bawa berjalan. Hamba maksudnya roh dan jasad, bukan mimpi. Kalau mimpi tak boleh, kita boleh naik ke langit. Ada orang mimpi tengok syurga? Ada? Jadi tidak Nabi dia pun pandai. Tapi mimpi jumpa Nabi. Mimpi pergi ke Mekah dalam masa 5 saat. Dia letih sangat duk atur makanan. Berhenti lengah betul nyanda di tong. Mekah. Kau ingat ada Mekah dah. Itu Ruhul Yaqazah nama ni. Itu perjalanan roh. Kita ni ada 2 roh. Satu dipanggil Ruhul Hayah. Ruhul Hayah yang 4 bulan dalam perut kandungan, malaikat mari tiup. Jadi hidup, roh hidup. Sampai masa malakul maut mari cabut, jadi KO, mati. Itu Ruhul Hayah. Satu dipanggil Ruhul Yaqazah. Ruhul Yaqazah ni dia keluar ketika kita tidur. Kalau kita tak mimpi mana-mana, dia duduk tepi tu. Ini pandangan ulama-ulama yang bijak pandai lah. Jadi kita ikut perkataan mereka. Jadi kalau dia nak, Allah takdirkan dia pergi balik Kuala Lumpur, padahal tidur Kuala Ibai. Roh dia balik Kuala Lumpur. Roh ni dia tidak timbang kilo macam kita badan naik atas nimbang 75 kilo. Tapi kalau badan tak naik, cabut roh je buatan nimbang, tak naik nimbang. Kata itu perjalanannya cepat. Tetapi hebatnya malam Isra Mi'raj perjalanannya roh dan jasad. Yang bermakan masa 3 minggu perjalanan derah zaman dulu hanya makan masa 3 minggu 2 bulan perjalanan, makan masa 1 malam saja. Daripada Mekah ke Baitul Maqdis di Palestin. Kita sini nak pergi Kuala Lumpur pun 4 jam. 4 jam tu mesti. Kalau Ferrari 3 jam suku. Kenari 6 jam. Nampak dah. Tu. Ni semua ni nak suruh kita ingat Allah. Buat apa pun ingat Allah. Ingat Allah. Pergi tengok kawan mati, ingat Allah. Tengok orang beranak, ingat Allah. Semua kita ingat Allah. Bila ingat Allah, jadi kita ni berjaya dilahirkan sebagai manusia yang tidak lupa Allah. Itu je. Tak akan piah tak apa. Hati rasa ingat kepada Allah. Bawa berjalan. Jadi ada orang kata pelawak. Macam mana Nabi Muhammad dia kata dia boleh pergi ke Baitul Maqdis, sedangkan kita naik unta 2 bulan baru sampai. Semalaman pelawak.
Memanglah pelawak, penipu kalau dia sendiri atas kudrat manusia. Tapi bukan Nabi yang berjalan, bukan sara abduhu, telah berjalan oleh Nabi, tapi asra. Faham tak? Asra ni maksudnya Allah yang bawa berjalan. Asra Allah bawa berjalan. Kalau sara Nabi yang berjalan sendiri, itu baru pelik. Faham lagi? Tapi kalau asra Allah yang bawa berjalan, tak boleh. Macam cerita semut lah. Semut ni hidup dalam rumah, ramailah geng-geng dia. Pagi tu dia hilang dalam pukul 10. Pukul 10 kau cari dia nak makan pagi belaka, dah jumpa gula. Jadi seekor semut dah hari. Jadi apa dah cari dah jumpa, makan ramai-ramai. Pukul 10, pukul 11 baru jumpa. Faham lagi? Jadi mungkin tuan ni semua orang nak makan tadi pukul 10 dia cari mu sampai suti rumah tak jumpa. Panggil WhatsApp tak jawab. Faham? Semua kata aku pergi marang. Faham lagi? Aku pergi marang. Lawak mu pergi marang pukul 10. 9.59 aku tengok pergi ke 10 baru tak nampak. Takkan sejam pergi marang. Dari Koliban marang sejam mu semua. Rusila 6 bulan semua. Faham lagi? Jalan aku pergi jalan. Tu pun kalau dak lenyek di basikal. Faham? Katanya semua ni bukan, aku kan jalan sendiri. Tadi pagi malam aku tidur lah sokok. Ada sokok gantung situ, aku tidur di sokok tu, celah sokok. Jadi pagi tu je keke nak pergi marang, ambil sokok pakai. Faham lagi? Mau pergi dengan Razak. Ada kerja dia orang marang tu dah. Lepas tu kau sebelah apa rumah dah. Khabar lagi tu naik atas motor orang. Jadi bukan Nabi gini, asra bi abdihi, Allah bawa berjalan. Faham lagi? Bila Allah bawa berjalan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Taala segala benda qadir, sangat mampu berkuasa. Tak usah jalan malam nu mu siapa lewat muka mu. Dah. Mak kita lewat muka ni. Faham tak? Betul tak? Ke mak kita lewat? Ke ayah kita buat jauh ni kalau ayah mak kita buat lah kan gini muka. Lagi betul tak? Dia belakang dia betul ni. Wasyaqa sam'ahu wa basarah. Tu baca sujud sajadah. Allah buat kita muka kita ni, Allah belah mata ni. Masa mula-mula jadi janin tak ada belahan, tutup rapat buta gitu. Sampai masa belah. Lagu mana belah? Wallahu alam. Lepas tu belah lubang pendengaran untuk lahir, jadi boleh nampak, jadi boleh dengar. Ke Messi kau masuk bisa belah kepala. Faham lagi? Nah. Ada. Cuma Allah jadikan pada muka mak, pada muka anak meh ibu apa ni. Faham lagi? Tahu tak meh? Lagu orang luar ada orang KL lupa sini tak kerti meh. Bukan dia kata makanan ayam ke? Kan? Nah, meh ni mana iras. Tahu tak? Jadi tengok atas muka anak Allah jadi iras. Iras mak, iras ayah. Ini semua berkaitan dengan air mani. Kalau air mani tu air mani mak di atas, telur mak yang berada di atas, maka banyak ikut mak. Kalau air mani ayah duduk di atas, di dalam rahim, maka mengikut rupa ayah. Faham lagi? Supaya apa? Apa dia buat ada muka mak, ada muka ayah? Supaya anak-anak tidak lupa ibu bapa bila dia besar nanti. Dalam serupa pun dia lupa dah. Tahu tak? Bayanglah kalau rupa tak sama. Anak begini, ayah macam apa Usain Bolt. Faham? Lagi kita dah ingat. Faham? Allah jadi muka ayah meh kita, muka mak meh kita pun dah ingat ke mak dah. Bila tu? Bila boleh bini. Faham lagi? Boleh bini seorang macam meh sikit. Boleh pakai Exia bayar 600 bulan. Tak kenal dah mak kapung. Itu tujuan. Bila berjalan tu laila, waktu malam, dia waktu siang dan malam. Siang dapat siang, malam apa malam siang. Dah apa dah buat siang, apa jalan malam.
Dia tanya, pasal apa buat jalan malam? Pasal apa dah buat jalan siang? Lailan malam. Buat jalan malam, tak buat jalan siang. Sebab kalau buat jalan siang, mungkin tanya pula, apa dah buat jalan malam? Mu ni jenis berakhir tanya sama tak puas hati. Faham lagi? Betul tak? Gitu lah. Hak mana tak boleh tanya, hak tu pun cocok. Malam ini lebih disukai. Nampak? Ditanya Nabi, ya Rasulullah, mana molek sekali kita lakukan amal? Pilai pada waktu malam. Ada riwayat pijau pilai pada tengah malam. Kalau orang nak ambil gambar bintang, siang hari ada. Nak tengok cakrawala, orbit, gerakan planet-planet dan sebagainya, teropongnya pada waktu malam. Faham lagi? Baru nampak kebesaran ni. Lebih lagi. Siang pun nampak dah. Tapi dua tel lah siang nampak matahari se. Tu nampak awan. Jalan waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bih. Waktu malam itu maka kamu bertahajudlah. Disebut orang yang mantaranya yang tidak masuk ke dalam neraka, yang matanya menangis pada malam hari, nak berdoa kerana gerun dan takut kepada Allah. Kita malam beh tidur. Faham lagi? Orang yang dekat dengan Allah malam bukan waktu tidur, waktu tambah saham, nak dekatkan diri kepada Allah. Rabi'atul Adawiyah tidur sekejap selepas Isya. Wali perempuan popular tu lah dalam lagu nasyid tu. Dia perempuan tu, bukan lelaki. Tidur sekejap. Dia pun tidur nyanda. Tak tidur macam gini, tidur nyanda. Dan bangun, wudu, tahajud sampai dekat subuh. Kerana dikira usia dia kalau diberi 60 tahun pendek. Tak dang dengan nikmat Allah yang dia dapat. Kita tidur beres. Nampak? Mujur kita duduk di Terengganu, di Malaysia. 12 jam siang, 12 jam malam. Kalau kita duduk di Antartika, Greenland, siang malam 6 bulan. 6 bulan tidur. Faham lagi? Bangun tengok tak ada COVID. 6 bulan tidur. Lebih pada buang kutub 2 bulan tidur. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apa rahsianya? Nak khabar di sini perjalanan orang beriman dari masjid ke masjid. Yang lain harus saja. Perjalanan dari masjid ke masjid ialah perjalanan yang Allah paling suka. Dan nak khabar di sini, mu tengoklah apa saja bangunan yang ada hebat-hebat di atas muka bumi. Menara Eiffel kat mana Cik Mak? Perancis, di Paris. Kau kira lah di kota New York ke, di Mexico ke, di Brussels ke, di Johannesburg ke, banyak benda-benda hebat. Tapi ingat, yang paling hebat sekali benda yang ada atas muka bumi, masjid. Walaupun masjid buruk, walaupun tangga tak ada, Tok Bilal akan terjun tepuk gitu. Buruknya masjid. Kerana sabda Nabi, khairul buq'ati fil ardi masajiduha. Faham lagi? Sebaik-baik bangunan atau tempat di atas bumi ialah masjid-masjid ni. Dah salah ke kita pergi melawat tempat lain? Tak salah. Tapi yang salah kita duk rasa hebat. Hak tepat kita duk melawat di luar negara, kita terlupa bahawasanya yang paling mulia, paling hebat yang Nabi sebut ada dekat rumah kita, di kampung kita, masajiduha, masjid. Khairul buq'ah. Buq'ah ni boleh jadi lokasi atau makna bangunan atau makna tempat. Tempat terbaik di dunia ialah masjid. Nampak? Tak kira nama masjid terapung ke, tergelang ke, apa belaka. Ni terapung. Kalau tergelang, katakan ada suti tergelang dalam air dah. Khairul buq'ah, sebaik-baik tempat.
Orang yang bina masjid walaupun besar burung pati, sarang burung pati ni besar ni lah. Burung pati besar ni, sarang burung takkan nak buat besar masjid ni, besar ni lah. Nabi kata siapa yang bina masjid besar sarang burung pati, maka Allah akan binanya istana sebuah di dalam syurga. Kalau 2 buah sarang burung ni besar tu, 2 buah istana dalam syurga. Dan mana ada masjid dalam dunia besar sarang burung peti? Muak dah nak masuk. Dosa kata tu imam, punggung tu imam tak lepas. Tapi kinayah, sindir cakap atau istiarah dia panggil. Balarah. Kenapa? Kerana Allah suka sekali masjid. Walaupun buruk, walaupun tak pakai kipas ekong, kipas ambil sendiri situ, masuk kipas sendiri. Faham lagi? Hal ini alhamdulillah ekong lebih baik. Zaman Nabi sujud ni, sahabat tengok, aku tengok Nabi bila dia angkat kepala dari sujud, pasir dan batu lekat di atas kepala. Pasir dengan batu lekat di atas kepala. Maknanya naif. Betul tak? Susahnya dulu tak? Dia ni dengan kapek, ngapa ngekong dok mari juga bala-bala. Tak mau semayang, gaji baru 600 sebulan tak semayang dah. Baru pakai MyB dak gidah kuliah. Sikit baru kita sudah lupa pada Allah. Tengok orang comel-comel Israel tu comel, jenis mata biru, mata hijau, pipi merah. Pipi ni kalau tengok nampak orang dah, nampak orang ni dalam pipi tu orang Bani Israel ni, Baitul Maqdis. Dah bangsa para nabi itu. Betul tak? Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Musa, bangsa para nabi itu Bani Israel. Nabi Yaqub. Apa tu orang Israel hak asal lah, bukan hak imigran, bukan hak mari dari Brazil, daripada Vladivostok baru hidup situ, bukan. Hak asal Bani Israel. Mata hijau, mata biru, comel. Faham? Hidung ni boleh sakut baju 2-3 lah, boleh sakut baju. Faham? Tuhan buat tumit egoh ni, tumit macam strawberry tumit. Rambut perang, lidah pink, lidah comel. Tapi lawan Allah masuk dalam neraka. Jadi uduh ke jadi comel? Jadi huduh. Faham tak lagi? Kenapa? Masuk neraka jadi uduh, hanguh. Dah kita dah masuk lagi uduh dah. Dah kalau masuk faham lagi? Apa tu jangan derhaka kepada Allah. Hak comel-comel masuk jadi uduh, kita ni dah masuk uduh dah. Kalau lawan Allah pula, berjudi lah, petikan ekor lah, berzina lah, main macam-macam, berkelaruk-haruk. Masjid ke masjid, Allah tak buat minal masjidil haram, daripada masjidil haram ke rumah, istana dan sebagainya. Daripada masjid ke masjid, 2 kali sebut. Nampak? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada masjid ke masjid. Masjid haram di Makkahul Mukarramah, Masjid Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin. Allazi barakna haulahu, pendek cerita Allah berkat akan bumi Palestin, bumi para anbiya, bumi paling banyak turun malaikat, bumi paling banyak turun wahyu, bumi Baitul Maqdis. Allah berkatkan bumi itu. Sebab tu kita kalau kita pergi di tempat yang barakah, kita berdoa di situ lebih kepada makbul. Sebab tu dibenarkan tabaruk, mengambil barakah dengan benda-benda yang ada keberkatan. Kalau lori siapa nak ambil berkah, pergi jamah lori siapa ambil berkah, tak dah. Benda yang ada barakah, ulama, orang soleh, wali Allah, Al-Quran. Quran ni sahabat cium gini, sahabat Nabi cium, betul. Wahabi kata cium masuk neraka, bila belik-belik sama tu teka. Kita pergi di kubur orang soleh, kubur para Nabi, ambil barakah. Tapi ambil barakah itu mengikut peraturan syariat, tidak sampai buat benda yang Nabi larang. Faham?
Itu maksud ambil tabaruk. Allazi barakna. Ini bumi yang barakna, kami telah turunkan keberkatan. Itu ambil berkah. Jumpa-jumpa orang soleh, minta doa daripada dia, minta keberkatan doa dia. Pergi ke negeri-negeri yang barakah, Makkahul Mukarramah, Masjid, pergi ke Madinatul Munawwarah, pergi ke Palestin, pergi ke Syam, itu negeri-negeri yang ada keberkatan. Ataupun masjid-masjid yang masyhur. Kita ambil barakah. Kerana kita ini perlukan kebaikan. Hidup kita ini perlukan kebaikan. Kebaikan itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Kadang-kadang diberi kebaikan itu kepada sebatang pokok, tidak diberikan kepada seorang manusia. Itu Allah SWT. Linuriyahu min ayatina, kerana kami nak tunjukkan akan kebesaran kerajaan kami. Jadi kerajaan yang besar, kita ingat kerajaan Allah. Kerajaan lain pada kerajaan Allah cek belaka. Kerajaan Allah naik bukan dengan pilihan raya, bukan dengan ngundi, bukan dengan ngeping. Summa stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah hendak mencipta langit, lalu Allah jadikan langit itu 7 keping. Allazi khalaqas samawati wal arda. Dialah Tuhan yang telah membuat, dia yang buat 7 keping langit. Wal arda, dan bumi. Dan bumi itu 7 lapis. Waktu kita duduk di bumi ni siapa buat? Allah buat, kan kerajaan buat. Waktu wajib kita kena hormat ampunya tuan punya bumi. Kena hormat, kena patuh, kena ikut peraturan. Kerana dia punya. Orang kaya keretanya rosak. Keretanya harga 6 juta suti. Contoh Rolls Royce Phantom. Faham tak? Contoh 6 juta suti. Kawan dia pun lalu kawan dia naik kelisa je, gogek je, kereta kelisa. Walaupun kereta mu 6 juta, tapi sekarang mu sudah berada dalam kelisa kawan mu kena ikut peraturan. Mu tak boleh ikut buah mu. Kerana dikira atas apa milik kereta tu. Tiba-tiba dia nak tunjuk dia hebat, kaki buat tak dashboard, kaki kiri, kaki kanan buat tak tekok tuang selesa. Faham lagi? Tuang kelisa kata turun kaki ya. Benda kaki patah dashboard ni dah lalu ni. Kata hok nupang tu, kaki saya, kawan saya ya. Tuang kelisa kata cuba buka pintu sikit, dum. Wiwah jelly tak tekok, nungging tak jalan. Kenapa? Kerana dia tidak hormat kepada tuang punya harta yang dia sedang berada sekarang. Jadi langit dan bumi siapa punya? Lillahi ma fis samawati wa ma ard. Milik Allah. Lam tu, lam maksudnya milkun. Milkun lillah, milik Allah. Segala 7 lapis langit, dan milik Allah bumi dan barang antara langit dengan bumi. Semua milik dia. Oleh itu wajib kita ikut peraturan dia. Suruh semayang, kena semayang. Suruh tutup aurat, kena tutup aurat. Suruh tinggal judi, kena tinggal judi. Kenapa? Kerana dah boleh tak kita nak deraka tak mau semayang, kita tak nak tutup aurat, kita nak minum arak? Boleh. Ada apakah syaratnya? Syaratnya kita buat di bumi yang lain, bukan Allah punya. Kita dengan pak saudara kita share. Dah ada tak mau bumi sendiri? Tak ada. Lagi? Tak ada. Sebab tu kalau tuang punya harta ikut pandai dia nak buat guna-guna pun. Maka tuang punya milik langit dan bumi Allah. Dia suruh kena buat, dia larang dia tinggal. Pasal apa? Kita menumpang.
Tok Bila rombok tangga suruh tukang katok tangga. Pasal apa? Nak masuk mozaik tangga. Faham? Contoh. Nak masuk mozaik. Lama dah makan tangga seminggu. Tok Siok pun lalu. Tok Siok tengok dia Tok Bila. Dok ni tulang boleh rezeki sikit. Lama dah nak tukar jadi nak buat mozaik lah sikit tangga. Tu katok ni hari ni katok dulu pecah. Esok masuk semi pun lusa pasang siap mozaik. Kan kata Tok Bila, dah rumah dia. Faham? Tok Siok kata saya tak setuju. Saya tak kenal. Kenapa? Boleh kata gitu. Tok Bila tanya balik, tak setuju? Ya, saya tidak setuju. Tok Bila tanya, Tok Siok ada minum ketum? Sebab tu kita protes, bang, dengan segala hukum Allah di bumi, betul tak? Kita mabuk ketum. Kita tak setuju dengan hukum wudu lah, tak setuju dengan hukum kisah lah, tak setuju dengan hukum takzir lah, tak setuju dengan perintah aurat dan begitu begini. Tak setuju. Mu siapa? Mu tumpah mu orang. Mu tak setuju. Ada mabuk ke tak? Ini masalah. Sebut dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, man lam yardha biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatul rabban siwa'i au kama qala. Barang siapa yang tidak suka dengan hukum aku, tidak sabar dengan ujianku, tidak terima kasih dengan nikmat yang aku beri, keluar daripada bawah langitku ini dan carilah Tuhan yang lain sebagai Tuhan. Jadi siapa tak setuju hukum Allah, tak setuju hukum Quran, tak setuju hukum turun daripada langit, Allah sudah sebut sini malam ini di Kuala Libar, Allah sudah halau keluar daripada langit yang ada ni. Keluar. Faham lagi? Manusia tak tahu malu. Jadi ginilah kita muhasabah diri. Kita banyak salah dengan Allah, betul tak? Banyak istighfar. Allah tak erang pakak kita tu sikit je, kecek je pakak kita tu. Dan dia beri piak dia buat gitu. Balik awal kita. Mari malakul maut, assalamualaikum ya tuan haji. Balik awal. Nangis mak haji. Faham? Tapi kalau YB mari rumah, assalamualaikum, kita tak YB, waalaikumsalam, tak ada masalah. Ataupun malah layan aku tutup, YB, tak ada masalah. Tapi malakul maut, assalamualaikum ya tuan haji. Balik awal. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah Allah wakilkan satu wakil bagi kamu, sebenar-benar wakil rakyat, datang untuk mengambil nyawa kamu dengan izin Allah. Balik awal tu mari. Siapa besar? Kerajaan Allah besar. Sebab tu kita diberi kuasa menjadi kerajaan. Ingat bahawa kita bertanggungjawab, diberi satu amanah besar. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk melaksanakan hukum Allah di bumi. Siapa saja yang jadi kerajaan, dia masuk dalam ayat ini, khalifah fil ardi. Allah akan tanya dia. Allah akan tanya dia hukum Quran, hukum potong tangan, hukum mencuri lah, macam begitu begini, hukum rasuah dan sebagainya. Hukum faraid, bukan hudud saja hukum Allah. Saka orang bagi kedau, saka anak saudara, bahan kamu macam mana kira, hutang orang muda raya, kita tu semua tu sepadan-sepadan yang Allah melarang kita lompat. Batu kita kena ingat sama Allah tunjuk kepada pemimpin besar kita. Banyak pemimpin-pemimpin kita dengar pemimpin kita pergi ke Tokyo, Disneyland, hebat. Dia pun gambar dalam Facebook, hebat YB kita. Lepas tu kalau Perdana Menteri kita pergi ke New York pula, contohnya hebat Perdana Menteri kita. Ni Nabi Muhammad SAW, pemimpin besar kita, Allah wa naik atas langit tu, linuriyahu min ayatina, kami tunjuk kebesaran kerajaan kami. Tak berasa hebat kita? Tahu tak? Nabi Muhammad kan pemimpin kita. Allah bawa bukan kata raung pergi Afrika. No, langit yang tujuh atas lagi. Sehingga Jibril minta uzur. Amba setakat ni ya Rasulullah. Tak boleh pergi dah, kalau pergi lebih pada ni acau. Tapi Jibril tak cakap Terengganu gitu, kita terjemah. Kan kata pelawak Jibril cakap Terengganu. Lagi. Jadi ambil masa pula nak baca matang, nak terjemah pula, rohok pula.
Betul tak? Jauh tak? Pemimpin kita tengok kebesaran. Allah tunjuk 7 lapis langit, jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Nuh, jumpa dengan Nabi Yahya, jumpa dengan Nabi Isa, jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Ibrahim, jumpa dengan Nabi Idris. Berapa riwayat? Nah, tengok Baitul Ma'mur, tengok Sidratul Muntaha, tengok syurga, tengok neraka. Kita dah rasa bangga. Pemimpin kita Allah bawa berjalan, tunjuk kehebatan alam yang begini indah yang Allah cipta, supaya kita rasa kita ni kecil, Allah itu Allahu Akbar, sebesar-besar Allah. Nah, kan pemimpin kita Nabi kan? Nabi kata, anak sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala faqar. Akulah pemimpin besar umat manusia pada hari kiamat. Maksudnya kata ulama, sebut hari kiamat, tak sebut pada dunia, kerana dunia itu kecil. Bila yang besar dia pemimpin, yang kecil lebih sana, alik sana pada pemimpin. Faham? Jadi yang besarnya hanya Allah, yang kecilnya kita. Maka kita Isra' Mi'raj ini panjang ceritalah kalau masuk dalam hadisnya. Saya baca ni untuk tengok sedikit terjemahan daripada ayat Quran saja. Jadi ada beberapa hikmah di sini. Itulah keistimewaan yang tidak diberi kepada seorang nabi pun selain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah bawa dia daripada Mekah ke Baitul Maqdis, seterusnya Mi'raj, iaitu naik sampai ke atas ke langit untuk tunjuk kebesaran Allah. Kedua, kita kena ingat susahnya, hebatnya, besarnya peristiwa penerimaan keparduan semayang. Jangan kita buat leceh semayang. Sedangkan daripada 50 rakaat 50 waktu, Allah turunkan menjadi 5 waktu. Lalu Allah berfirman, la yubaddalul qawlu min ba'd, lepas ini tidak dikurangkan lagi. Syukurlah kita, berterima kasih. Bayangkan kalau 50 waktu, jeng tak kita? Subuh 8 kali, Zuhur 12 kali kena buat, Asar 13 kali, Garik 12 kali, faham? Dah, Isya 18 kali. Dah, negaklah kita dah buat kerja buat. Tiba-tiba 5 waktu, khamsu salawatin fardahunna Allahu alaikum fi yaumin wa lailin. 5 waktu saja Allah perdukan atas kamu sehari semalam. Subuh 5 minit, Zuhur 10 minit, Asar 10 minit, Garik 8 minit, Isya 10 minit. Maka kedarah berapa minit? Faham lagi? Berak saja sejam lebih duduk dalam tu. Tidur 8 jam. Kalau tidur 8 jam umurmu 60 tahun, maknanya tidur saja 20 tahun. Nampak? Jadi sedikit sangat sebenarnya kita ni yang telah disuruh untuk memalingkan segala jasad dan roh kita untuk ibadah kepada Allah, selebihnya untuk dunia kamu. Wallahu a'lam. Tabung Ihya Ramadan dilancarkan Masjid Tengku Tengah Zaharah, iaitu masjid terapung yang kita berada sekarang. Jadi tong ada di luar masjid, nanti pintu masuk tong ada kekal duduk situ, tak boleh bergerak. Jadi bila tengok-tengok tong kat gini masa nak balik, kita ingatlah, oh ini yang diceritakan tong tadi. Dan kita pun buatlah tindakan, bubulah sumbangan-sumbangan selagi kita bernyawa ini dalam tong-tong tersebut akan digunakan untuk program Ihya Ramadan yang tak lama lagi akan sampai. Untuk penonton live, nombor akaun tertera di FB Live. Jazakallah, Allah saja yang membalas dengan balasan yang sempurna. Kita ada soalan sedikit. Semarang pergi KL niat nak bercuti 3 hari. Pergi hari Ahad, niatnya nak balik hari Khamis. Hari nak balik itu ada kematian muhtari di sana, terpaksa balik hari Sabtu. Bagaimana dengan solat jamak kosong yang telah dibuat 3 hari pertama duduk di KL itu? Baik, dengar baik-baik, siapa yang nak pergi daripada Terengganu ke Kuala Lumpur 3 hari atau kurang, maka dalam perjalanan dia musafir, boleh jamak qasar. Dalam perjalanan balik ke Terengganu dia musafir, boleh jamak qasar. Tapi sampai di KL berapa hari nak duduk? 3 hari. Maka orang yang nak duduk 3 hari masih bernama musafir yang singgah di Kuala Lumpur. Bila nama musafir masih boleh jamak dan qasar. Hari pergi tidak dikira, hari balik tidak dikira. Contoh begini, hari ini hari Jumaat, kita bertolak pagi tadi pergi ke Kuala Lumpur. Kita nak duduk apa mana? Nak duduk 3 hari. Bila nak duduk? Nak duduk Sabtu, Ahad, Isnin. Bila nak balik? Selasa.
Hari ni hari mana pergi? Hari Jumaat. Faham? Hari nak balik Selasa. Jumaat hari pergi tak kira. Selasa hari pergi tak kira. Tinggal berapa hari? Sabtu, Ahad, Isnin. 3 hari musafir lagi. Ingat tak? Faham lagi tu? Tapi nak balik hari Rabu, maka kita bernama pemukim Kuala Lumpur. Hari ni hari Jumaat bertolak, tidak dikira. Rabu hari balik tidak dikira. Tinggal 4. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 4 hari duduk. Namanya pemukim Kuala Lumpur. Tak boleh jamak, tak boleh kosor. Tapi soalan ni dia nak duduk 3 hari saja, nak balik hari Isnin. Tiba-tiba hari Isnin mati pula pok saudara dia, dengar dia nak balik Derah, kejut mati. Contoh. Maka hari yang 3 hari sudah dia jamak, hukumnya sudah sah. Ini pandangan sebagian fuqaha. Okey. Soalan seterusnya, duduk main spray basikal, kena tangan, hak kasar-kasar buang dah. Sari nampak hak aluh-aluh, hak aluh di maaf. Al-qalil kal adami. Sikit aluh sangat seperti tidak ada. Faham? Sunat kita bersih licin. Tapi haluh-haluh di maaf. Nampak terang, nampak terang. Cak apa cak tau? Orang nampak terang dia panggil. Tak boleh. Kena bersih. Kerana dia mani min wusul ma ila al-udwi. Bila besar dikira dia menghalang dari sampai air kepada anggota wuduk. Soalan seterusnya, kalau kita sedekah, duit kita tak akan berkurang, malah bertambah. Kalau kita kadang-kadang tinggal solat dan tengok benda haram, Allah balas dak apa yang kita sedekahkan. Baik, dia bersedekah tapi dia duk tengok benda haram. Contoh, dia suka tengok punggung awet. Dah irau tu cari punggung. Tapi berakhir sedekah. Faham? Insya-Allah kalau daripada duit yang halal, Allah terima. La yaqbalullahu salat, la yaqbalullahu sadaqatan min ghulul. Allah Taala tidak penerima daripada perniagaan yang tipu daya. Contohnya harta sengelak. Jadi termasuk harta yang haram. Kalau musdekah daripada harta yang haram, tak terima. Jadi musdekah dapat pahala insya-Allah, dan mu tengok yang haram itu dosa. Jadi istighfar. Soalan seterusnya, masa rakaat dan sujud boleh tak baca subhanallah sekali je? Dia nak baca sekali je, tapi tengok punggung kopang sama. Tapi sujud nak baca sekali. Patutlah baca banyaklah. Dah mu suka tengok benda haram. Dia begini. Itu bukan rukun semayang, itu sunat semayang. Dan sunat itu sunat hai'ah, baca tasbih dalam rakaat dan sujud. Nabi membaca 3 kali. Nampak? Nabi membaca 3 kali. Dan ada riwayat Nabi membaca 2 kali. Dan sekali. Itu semuanya menunjukkan harus. Jadi sekurang yang sempurna 3 kali. Bila kita perlu bergerak cepat, sekali sudah memadai. Contoh, waktu sudah pendek, atau kita sedang semayang dan imam sudah mendirikan solat fardu, kita sekalikan sudah di dalam solat sunat kita. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la, dan terus angkat. Tapi kalau kita tak ada apa-apa, 3 kali itu yang terbaik. Soalan seterusnya, apakah hukum sebelum solat fardu Bilal membaca surah Quran dengan sangat kuat dan mengganggu orang? Dia bacaan ayat Quran pada speaker, pada pembesar suara, itu bukan sunnah. Jadi kita bacakan mengikut keadaan. Adapun azan, dia adalah syiar, lebih kuat lebih baik. Siapa dengar, siapa ke Pulau Kapah bang di Kuala Ibad, tak apalah, itu syiar. Adapun tarahim, bacaan sebelum subuh, bacaan sebelum zuhur, maka jika tidak mengganggu, tak ada masalah. Jika ada komplain daripada orang budak-budak tak boleh nak tidur dan sebagainya, maka kita sedang-sedang. Khairul umuri awsatuha. Maknanya jiran-jiran pun dapat mereka senang hati, kita Bilal pun senang hati dapat baca juga, walaupun tidak sekuat baru-baru ni. Faham lagi? Itu yang terbaik. Soalan seterusnya, kawan saya mempunyai mertua yang ego terhadap menantu. Apakah salah kalau dia tidak mengaku salah? Suka mencari salah, sombong dengan diri walaupun usianya sudah tua. Macam mana nak atasi masalah ini? Dia gini, kereta kalau dah lama payah sikit nak baiki.
Faham lagi? Dia gitu je lah orang gitu kau. Dah kalau tua masalah. Faham lagi? Tua sangat dah. Jadi nak tegur payah. Dia kata dia makan ajinomoto dulu. Nampak tak? Aku makan ajinomoto dulu darimu gitu. Jadi tapi gitulah adinun nasihat, teruskan menegur. Kalau kita rapat dengan dia, dia mudah menerima teguran kita. Kalau kita baik dengan dia, kita suka dengan dia, dia mudah. Pasal orang tua dia gitu. Kalau kita pun tak apa nak rapat dengan dia, payah nak dengar. Kereta gitu lah. Kalau buat mari tokek komen nak mari kereta sebuah macam nak mampu gitu. Kalau start aja nak mampu. Kereta maybe bila 2019 okey lagi. Tapi kita kata Datsun ni lama dah tahun 62 tak pergi beli gitu. Allah ayah lalu komen garu kepala. Pasal apa? Memang masalah payah nak beki, betul tak? Air orang tua gitu lah. Payah orang tua payah. Motherboard repuk dah. Kita beli minyak wangi 100 ya. Luar negara kita jual 1000, boleh tak? Kita pakai PT kita. Minyak wangi itu memang orang mau dan famous. Boleh. Ini ramai orang dipanggil reseller. Di sini minyak wangi itu harga 1000. Tapi kalau di UK setengah-setengah tempat boleh dapat dengan 200 ya je. Jadi dia pun beli 200 ya di sana, 3-4 tahun balik jual sini, harga di sini boleh ya. Yang tak bolehnya benda itu keperluan orang ramai. Macam telur, ayam, itu tak boleh. Orang tak beli, tak boleh, susah orang. Faham tak lagi? Tapi minyak wangi tak bakar, dah apa. Jenis lain banyak wangi jadi benda tu bukan benda yang dikawal, bukan benda keperluan ruji makanan tempatang. Tengok-tengok keadaan dah. Bak ni, saya ada kenal beberapa reseller lah, duduk di UK lah. Dia orang beli macam perfume. Di sini yang ori 800 satu. Contoh 100 ml. Di sana dia lebih kurang 400. Jadi ambilnya upahnya ini jual di sini 500, ditolak sini 500 saja dengan tambang 20 riyal. 520 habis. Jadi kita nak bayar sini 800 ke 520 dinum. Bayar 520. Beg tangan orang puang kan. Di sini ada di pavilion dalam 4000 jenis tu. Di sana harganya 2200 je contoh. Basikal road bike dan sebagainya. Itu murah. Itu tak ada masalah harga di sini. Soalan seterusnya, bolehkah kita ahli politik pergi merayakan rumah orang kafir menjamu makan? Merayakan rumah orang kafir dan menjamu makan, boleh gitu? Pergi merayakan, bukan beraya, merayakan. Mu jangan masuk capur. Jangan marah deh. Pergi beraya kau tahu. Beraya, pergi beraya. Bolehlah pergi beraya. Apa dah jiran-jiran kita. Tapi tak boleh buat perkara-perkara yang syirik. Adapun pergi meraihkan sembahyang di berhala tak boleh. Faham tak? Kerana larangan pergi ke tempat berhala. Faham lagi? Adapun rumah tak apa. Dia beraya selamat tahun baru Cina dia, kita jiran kita. Kita pergi aja minum air boleh faham? Islam ajar kita kahwin orang jauh. Kalau keturunan Said berkahwin sepupu sepapat, anak beranak yang Said Yaman dengan Said Lubnan, tak ada masalah kan? Apa dah masalah pun boleh kan? Dia kata kalau keturunan Said Yaman nak kahwin dengan Said Lubnan, boleh lah. Asalkan hak Lubnan tu nak kamu. Faham lagi? Ada masalah kan? Cuma kalau kita jauh, bukan agama suruh kahwin yang jauh. Maksudnya kalau dia di luar daripada keluarga lebih afdal. Bukan makna jauh ke Kalibat cari orang minum Surabaya kan gitu lelah kan. Faham? Maksud jauh ni bukan jauh apa benda ni, destinasi jaraknya tu. Jauh itu dari segi nasab. Faham? Jadi kalau kahwin sepupu dia dekat sangat. Faham lagi? Jadi mak kita adik-beradik. Jadi hak tu ledah. Jadi tidak berkembang keluarga itu. Jadi kalau kita kahwin yang tak ada kena-mengena, Kalibat kahwin dengan hak Sungai Lembing, tak ada kena-mengena. Jadi 80 keturunan orang ini dengan 80 orang sini jadi anak beranak. Itu maksudnya.
Soalan seterusnya, Khatib baca perlahan sangat, bang pun tak berapa dengar. Nak buat macam mana? Gitulah, kalau tak ada orang, dia lah. Nak buat kan tak ada orang lah, dia. Tapi kalau ada orang lain lah. Sebab tu bila Abdullah bin Zaid, dia yang mimpi azan, dia cerita pada Nabi SAW, Nabi tak suruh dia jadi muazzin. Nabi kata, mugi ajar kalimah azan ini kepada Bilal bin Rabah, dia akan jadi muazzin. Kerana apa? Fa'innahu anda sultan minka, kerana Bilal bin Rabah nak banding dengan kamu penduduk Madinah, dia paling kuat suara. Jadi nak khabar sini dalam bab azan kena kuat. Dalam kitab Muwatta Imam Malik, jauh mana sampai suara muazzin, semua menjadi saksi pada hari kiamat. Ini kadang-kadang koho tu kadang-kadang kalau masalah speaker tu lain lah. Tak, shock secure apa semua. Tak, memang kuat dah speaker tapi suara tak ada. Jadi duduk kat kolah pun tak dengar dah. Dah mayang dah. Jadi susah lah orang ramai dah. Orang nak jawab pun nak cari padilat jawab azan tak boleh. Dak butik nah. Boleh tak kita beriman dengan ilmu batin alam gaib? Tak usah belajar lah hari ni. Fardu ain wajib. Ni nak cari lebih pun benda. Ilmu fardu ain, ilmu akidah, biar kenal Tuhan, kenal Nabi, kenal malaikat. Faham? Ilmu fiqh, sah batas sembahyang, mandi, wuduk gitu gini, baca Quran, tajwid, faham? Kemudian ilmu tasawuf, bersihkan hati daripada sifat-sifat yang mazmumah. Itu tiga tu wajib. Ilmu batin, benda apa? Faham lagi? Pasal apa manusia ni? Dia suka pelik. Dia minta doa atas imam, baik tulis kau doa. Nak buat baca sikit, kita tulis di kertas sikit, kita nak apa, faham? Tu imam pun tulis Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak ambuh ni orang ramai hok pelik sikit. Ada tak orang gitu, faham? Tu imam tu dia molek ni molek kali daripada Quran ni. Nabi baca apa ni? Rabbana atina fid dunya. Tahu dah tapi bunyi je macam orang dengar. Aku kanjar belaka. Ada doa gitu. Tu imam panasang tulis dia pun baca. Ni baru doa bunyi pelik. Dah ambil doa. Ni masalah nak pelik dah kan. Nak zikir nak bunyi pelik. Tujuan dia. Ada orang nyekik tu. Dia tapi ada amal kapur ada sekor dua. Faham kalau ramah punah negara ni. Dia berzikir bukan nak rapatkan diri pada Allah, bukan nak kasih sayang Allah. Apa mau berzikir? Dia kata sebab kalau baca zikir ni 77,000 kali, kita renung gelas pecah. Ada tau. Ada. Jadi bila dia gelong ke gelas, pecah gelas. Tapi kena baca 77,000 kali. Kita jawab muda. Pada mu netakat nak gelas pecah, ndak ayah 77,000 kali sampai 2 hari lebih mu ambil tukur kau. Faham lagi? Dak lelah ngak. Ini masalah. Wirid nak pelik bunyi. Kita ni untuk siapa? Kan kita ni nak cari keredaan Allah. Terus belajar ala-ala gaib itu. Di manakah abang JKK menghilang? Dulu sentiasa ada masa kuliah. Dia teringat lagi. Nama apa? Lupa dah kita. Orang wakar buah. Orang buah. Dulu kita sebut JKK. Bunyi. Ada. Sehat-sehat. Tak kena COVID. Ada. Soalan seterusnya. Apa pendapat Ustaz, kahwin dulu ke beli kereta dulu? Saya nak kahwin dulu, mak suruh beli kereta dulu. Jawabnya kalau mu kahwin dulu pun tak ada masalah, memberi kereta dulu pun tak ada masalah. Tapi oleh kerana mak mu nak naik kereta sangat, sukakan hati mak mu. Kerana tak ada dah mak, mungkin mana-mana pun dia awal tak ada tu seorang. Biar dia suka. Faham lagi? Lepas tu dah mu sukakan hati mak mu, berkat amalmu tu Allah mudahkan perkahwinanmu nanti. Faham lagi? Soalan seterusnya.
Betul ke semayang sunat mak panggil wajib berhenti? Dengar baik-baik. Kalau solat fardu tak boleh berhenti. Kalau orang panggil, melainkan Nabi panggil. Tapi kalau solat sunat tengok. Kalau tak apa tak berhenti, teruskan semayang sunat. Tapi kalau jadi marah mak, sedih mak kita tak berhenti, maka wajib berhenti, kata setengah ulama. Faham lagi? Soalan seterusnya, ayah beri hadiah kepada anak, ayah boleh ambil semula. Adakah ayah saja toki mak kira guna? Hadisnya sebut, nasnya ayah. Haram ambil balik pemberian melainkan seorang ayah daripada anak. Faham lagi? Itu mana ijma' ulama. Kita beri barang ke orang, kita beri ke handphone ke dia kerana kita baik, bersedia dia. 2 minggu lepas tu kita gaduh balah dengan dia, kita minta balik, haram. Faham lagi? Jangan minta balik ke orang. Ada orang dia bercerai, dia minta balik gelang, dia beri ke bini dia. Bini dia pun beri dia makan haram, harta haram. Nabi kata macam makan mutoh. Tu jangan, kita bagi dah ke orang. Tetapi yang boleh ambil balik, Nabi kata ayah beri barang pada anak. Ayah anak nak beli motor, ayah beli motor. Ingat kan nak pergi sekolah, ayah bagi berlomba congek motor. Ayah kata orang tengok aku, orang ambil gambar mu duk congek motor. 3 kali dah ni, jadi ayah ambil balik. Tak dosa ayah, tidak buruk siku. Ayah pula congek. Itu ijma' ulama. Ada pun mak ulama kias, sebagian fuqaha mengatakan maka termasuk sama seperti ayah ialah ibunya. Dan ada lagi fuqaha sambung tauqi ayah kepada ayah. Jadi porak kepada usul. Soalan seterusnya, apakah hukum sapu ambil air semayang pada tubuh kita untuk mengeringkan rambut? Hukumnya makruh jika tidak ada sebab. Contoh, kita ambil wudu, lepas ambil wudu ambil towel, ambil tuala, ambil tisu lap, buang air wudu, makruh. Faham? Tapi kalau ada sebab tidak makruh. Contoh, muka kita ni ada luka, ada luka-luka, contohlah kena duri ke apa, kita ambil wudu, lepas ambil tu terus lap kerana pedih. Harus. Kenapa makruh? Kerana air wudu itu asarul ibadah, kesan-kesan ibadah. Kan wudu itu ibadah, maka kesannya ialah air-air yang ada pada muka dan anggota badan kita itu. Jadi kita buang kesan itu tak berapa comel, tapi tidaklah haram. Soalan seterusnya, saya tampal hadis di asrama perempuan, katil 2 tingkat, ada papan bawah, saya tampal situ. Lepas tu ada orang tidur katil tingkat atas, tidur bawah apa hadis tepat bawah. Apakah hukum? Tak boleh. Ini katil 2 tingkat, diambil hadis, ditampal di sini, nanti orang sini pijak pula. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan dilarang menulis ayat Quran pada tepi-tepi dinding masjid yang boleh jadi orang menyandar punggungnya hala ke ayat, ataupun orang bercakap kaki akak buah atas ayat. Tak boleh. Kalau tinggi, ulama tidak kata haram. Faham? Sebab tu dilarang letak stiker ayat Quran pada punggung-punggung kereta. Nampak tak? Kerana ada kemungkinan, keberangkalian orang cakap sandar punggung dan sebagainya, atau pijak dan sebagainya. Jadi mu jangan letak di tepi, kerana dia akan pijak situ. Soalan seterusnya, satu ketika nanti Dajjal keluar, perempuan kena ikatkan, tapi dia ikut Dajjal pula. Macam mana nanti? Bukan ikat, ambil tangan ikat gitu. Maksudnya jagalah ahli keluarga kamu daripada fitnah. Lebih-lebih lagi ketika sudah keluarnya Dajjal. Bukan nanti keluar Dajjal kita jaga anak isteri kita duduk di rumah. Maksudnya orang perempuan boleh keluar rumah, tapi tidak macam orang laki-laki. Ni perempuan zaman kita ni macam lelaki. Faham? Pukul 12 malam dia biar jalan lagi perempuan. Pukul 11.30 malam tu biar lagi balik pukul 2. Betul tak? Tu. Itu sudah bersalahan dengan konsep Islam. Islam mengajar lain. Waqarna fi buyutikunna. Allah kata hendaklah kaum perempuan itu lebih banyak duduk di dalam rumah dengan penuh kemuliaan. Keluar ketika hajat. Lagi makan apa lah.
Ni macam orang laki, perempuan sekarang dah macam laki-laki, bebas ke sana kemari pukul berapa pun, betul tak? Jadi sekarang pun sudah terkena fitnah, apatah lagi di zaman Dajjal. Soalan seterusnya sikit lagi. Apakah beza antara fiqh dengan usul fiqh? Fiqh itu al-fahmu. Kalau kata ilmu fiqh itulah yang ulama susun dengan bab taharah, kemudian pada bab semayang, bab azan, bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab korban, lepas tu bab muamalat, lepas tu bab munakahat, lepas tu bab jinayah, itu fiqh. Kalau usul fiqh, ilmu-ilmu tentang prinsip-prinsip fiqh, tentang amar, tentang nahi, tentang asbab, tentang haram, nanti lain pula. Dia ada lagi qawaidul fiqh, kaedah fiqh pula. Jadi yang wajibnya belajar ilmu fiqh qadar yang kita beramal dengannya, puasa, zakat, haji. Bolehkah kita bercerita sakit kita pada orang lain? Adakah ia elok? Tak apa cerita. Boleh. Kita cerita ke orang sakit. Saya nak khabar saya sakit ni. Boleh. Kerana kita mengharapkan doa daripada dia. Ataupun kita bila kita bercerita ke orang tu lah dapat kita rasa lebih ringan penderitaan kita. Boleh. Yang tak boleh melampau batas. Orang tak ada duduk sakit 3 hari dah sakit dah nak cakap sakit lama. Faham? Itu baru lugar apa dengar. Faham lagi? Jadi banyak sangat keluh kesah. Tak boleh. Jadi yang terbaik kita diam. Kita khabar kepada yang boleh beri sembuh. Siapa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Bukan tak boleh, tapi tidak disukai banyak merungut sakit. Faham? 3 hari tu hari sakit tu bisi bangun tau. Bisi bangun pernah Facebook pada cerita tu. Faham lagi? 3 hari 3 hari sakit tu. 3 hari dah. 3 hari dah mau. 3 hari ingat 3 minit 3 hari ni tak boleh bangun ni. Kita pun tanya balik, dah boleh bangun apa hari? Marah dia. Boleh bangun 40 tahun. Tidak ingat pula. 40 tahun boleh jalan, 33 hari baru. Tu. Allah suka tak kita? Tak suka. Betul tak? Soalan yang ketiga sebelum akhir. Suami saya ada lapan talik berbunyi kalau kita bersetubuh jatuh talak. Bolehkah lapan talik itu ditarik balik? Jumhur ulama pendapat muktamad mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali tak boleh tarik balik tak. Ada satu kaul dalam mazhab Hanbali boleh tarik balik. Itu dhaif, kaul yang muqabil bagi kaul yang muktamad dalam mazhab Hanbali. Maksudnya pendapat yang kuat, 4 mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali tak boleh tarik balik. Jadi dulu orang sudah tanya soalan ini pada tahun 1999. Orang tanya dah. Jadi kita tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Susah hati selalu. 2-3 hari lepas tu kita tanya almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Bombing di Pondok Kuala Ibai. Tu ulama tu pakar rujuk fiqh tu. Faham lagi? Negeri Terengganu tu orang Pasani, arwah. Tahun 99 kalau tak silap. Assalamualaikum, salam. Dia keluar dapat kami. Sebab kita pernah tanya dia kalau ada pelik-pelik ingat soalan. Dah lepas jawab jumpa dia. Jadi dia pun ambil lah kitab, keluar baca. Kitab fatwa apa dalam mazhab Hanbali. Dia kata gini. Pendapat 4 mazhab tak boleh. Tapi ada satu kaul dalam mazhab Hanbali membolehkan. Jadi sampai sekarang pun kalau orang tanya, itulah jawapan kita. Pandangan 4 mazhab yang kuat tak boleh. Satu kaul dalam mazhab Hanbali membolehkan. Okey. Soalan seterusnya. Tapi pelik kau. Talik kalau jimat jatuh talak. Tak kepelek lagu tu. Orang nikah tu suruh apa? Nak suruh jimat ke nak suruh main pipong? Faham tak lagi? Tak. Jadi pelik-pelik tu. Orang lelaki ni bodoh kat dia.
Nah, laki ni ego kau. Ego satu tempat je boleh ego. Motosikal ego. Auto je boleh Yamaha ego. Orang lain Allah benci belaka kalau ego. Nah, jangan ego. Nah. Tapi kalau yang mustahil itu tak jadi, tak lek. Kalau awak bernafas lepas pada ni jatuh talak. Jadi bini dia pun 2 jam lebih berpeluh kawan tu, takut jatuh talak. Faham? Itu tak sah tak lek gitu, faham? Ada pula bernafas. Nah. Saya nikah di Siam cara Islam tapi tak dihebohkan untuk mengelakkan maksiat. Maksudnya saya nikah dengan pasangan cara Islam tapi tak daftarlah Jabatan Agama. Hakikatnya kami dah halal kan sebab dah nikah cara Islam dekat Siam. Baik, dia nikah di Siam. Jadi adakah sah? Jawabnya sah tak sah kena rujuk kepada Mahkamah Syariah. Qadi akan tanya siapakah jadi hakim, siapa jadi saksi, siapa yang jadi wali, faham? Pengantin, kedudukan pengantin perempuan, pengantin laki-laki macam mana, dah apakah status pengantin perempuan ketika akad nikah. Sebab tu orang yang nikah di luar tempat yang tidak diiktiraf contohnya, maka dah rujuk pada qadi setempat. Qadi maksudnya ulama yang akan mengeluarkan hukum sah atau tidak. Kalau mu tanya gini kita nak kata ke mana? Lepas tu kena rujuk. Jadi Mahkamah Syariah akan ada hakim, dia akan tahu, dia akan cek, kita kena beri maklumat. Tak sah ni kalau gini. Sah. Batu orang tanya saya, nikah lagi di Siam, di Thailand, sah atau tidak? Jawabnya ada yang sah, ada yang tidak sah. Yang cukup syaratnya, walaupun walinya tak jadi wali, melantik wali yang lain, wali hakim, tapi cukup syaratnya dalam fiqh, sah. Yang tak cukup syarat, tidak sah. Yang akan jatuh sah atau tidak itu hanyalah pihak berkuasa. Dari segi fiqh, ustaz mana boleh jawab? Faham lagi? Sebab bila kita tanya gini secara ringkas saja jawapan. Macam faraid kadang-kadang ditanya tu tak betul, jadi kita jawab soal pun jadi tak, jawapan kita tak betul. Dia kata ayah mati meninggalkan harta, kami ada adik-beradik lah. Faham lagi? Mak saya adik-beradik perempuan 2 orang, adik-beradik lelaki 2 orang. Jadi ustaz yang jawab ikut dia kata tu lah. Tiba-tiba salah. Sebab apa? Sebab tak khabar. Toki ada lagi. Ayah si mati tak khabar. Jadi lain tak baginya. Lain yang bagi. Itu masalah. Jadi kena pergi di Mahkamah Syariah. Kemudian senaraikan. Masa tu siapa pengantin ni, alamat pengantin ni pengantin ni, kaitan dengan ni walinya ni, begini. Sah. Nak daftar di sini, daftar. Tidak sah. Cuma gini, walaupun sah pun kahwin lagi itu hukumnya haram. Baru dengar tak? Kenapa haram? Kerana kita mengaibkan ibu bapa kita sendiri. Betul tak? Ibu bapa kita yang bersusah payah membesarkan kita, sampai masa kahwin kita tak khabar kita lagi. Sedih tak ibu bapa? Sedih tak? Aib tak dia dengan orang kampung? Marah tak pada kita? Marah. 3 perkara ni kita sengaja buat, haram tak pada ibu bapa kita? Dan kalau Allah kata wabil walidaini ihsana, dan akan 2 ibu bapa kamulah patut kamu berbuat yang terbaik. Faham? Itu kena jaga. Tapi kenapa kita sanggup susah malukan ibu bapa kita? Kerana perempuan. Betul tak? Itu fitnah. Soalan yang kedua sebelum akhir. Saya kerja tukang rumah, isteri saya ada emas. Saya boleh tak terima zakat? Saya tukang rumah, isteri saya ada emas, saya boleh tak terima zakat? Zakat benda tu. Dia tukang rumah. Dia tukang rumah, mau orang miskin ke orang kaya? Maksud kaya dalam bab zakat bukan ada kereta 4 belah. Maksudnya dia nak pendapatannya 1,000 sebulan dan dia dapat 1,000 atau lebih, bagi kaya. Cukup makan. Faham lagi? Miskin ini dia perlukan 1,000 sebulan tapi dia hanya dapat 900, tak mampu sampai 1,000. Itu panggil miskin. Fakir ni dia perlukan 1,000 sebulan tapi dia hanya dapat 400,500 atau ke bawah. Itu panggil fakir. Jadi mu tukang rumah hak kaya ke miskin? Nak tahu situ. Kaya dah mana boleh terima zakat?
Faham lagi? Atas nama fakir. Tapi kalau mu mu'allaf boleh. Walaupun mu kontraktor kelas A, pendapatan 1 juta sebulan, tapi baru masuk Islam, boleh terima zakat atas nama mu'allaf. Faham lagi? Tapi kalau mu tidak atas nama mu'allaf, atas nama fakir, atas nama miskin, mu tidak miskin. Tapi kalau mu memang kerja tukang rumah, tapi bukan tukang gaji mahal tu. Nah, suruh beki dapur, nolak dah ayo. Upah lah berapa? Upah 1,500, bayar 800. Pak sudah dak bayar. Faham? Nah, tukang nak beli pahak apa dah dak piti. Ada gak tukang susah gitu. Ada yok terima zakat. Nah. Dah bini ada mah. Maksud ada mah ni bukan tokemah. Maknanya ada barang kemah masih lagi melayakkan kamu terima zakat. Nah, tapi janganlah siapa duduk setengah kilo sebelah. Sini setengah kilo, sini setengah kilo, celah tiak 2 kilo. Nampak tak? Tu bukan orang panggil barang kemah tu. Nah, dan soalan yang terakhir pada malam ini. Mana? Itu lagi. Tentang mengayu basikal dia. Main basikal. Pakai yang napuk tu rumput. Apa gembok. Siapa tanya? Orang basikal tanya. Baik. Boleh tak saya kutip ilmu seorang-seorang, beramal seorang-seorang, saya tidak sebarkan dekat orang awam. Saya dah aktif media sosial dan pemalu bila di luar. Dia kata dia nak belajar ilmu seorang-seorang. Maksudnya seorang-seorang yang belajar dengan mu seorang. Ke benda maksud dia? Dia nak belajar seorang-seorang, nak amal seorang-seorang. Apa maksud dia? Ada guru tak? Tak ada guru, tak boleh. Man la syaikhul lahu fa syaitanu syaikhullah. Barang siapa yang tidak ada guru baginya, maka syaitan akan mengambil kesempatan untuk menggoda dia. Faham lagi? Tak usah kata ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, alif betul. Kita tak pernah berguru. Kita beli buku, baca alif betul. Boleh baca dengan betul? Tak boleh huruf hijaiyah. Tak boleh. Alif betul, baru hijaiyah. Jadi kena berguru. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu mesti dengan berguru. Guru sikit atau ramai tak ada masalah. Sekurang-kurang 1 guru. Sekurang-kurang sempurna 3 guru. Lebih ramai guru lebih baik. Nak amal seorang-seorang tak apalah. Hak amal seorang. Tapi hak amal ramai tak boleh. Mungkin nak amal ramai. Faham lagi? Ni sampai mayang raya seorang rumah pasal malu. Faham lagi? Baca kerbau seorang hadirin. Faham? Punya seorang diri. Jadi masalah. Tak usah malu. Jangan malu untuk melakukan perintah Allah. Yang malunya kita mencuri, minum arak, nak berzina, nak berjudi. Faham? Itu baru malu. Soalan yang terakhir daripada Ustaz Nasrul kita, Hafizul kita. Muhammad Basikal. Kayuh basikal. Pakai baju ketat. Laki-laki ke perempuan? Laki-laki. Baik, soalan yang terakhir, laki-laki berbasikal. Ini sukan berbasikal, riadah berbasikal, pakai baju ketat. Nampak betul apa tu? Nampak betul Angry Bird. Ni Ustaz sebut nampak betul Angry Bird. Nampak betul zakar. Faham lagi? Gini, laki-laki memakai pakaian yang ketat di luar rumah hukumnya makruh. Contoh dia pakai luar ketat lagi jabat. Luar selek tu lah, luar jabat ketat, bekas pahanya, bekas punggungnya, bekas pinggangnya, makruh. Faham lagi? Bukan pakai yang basikal lagi hot biasa, casual, makruh. Perempuan haram kerana fitnahnya lebih besar. Ini pandangan fuqaha. Tapi kalau laki-laki yang macam sebut tadi, sukan-sukan berbasikal ke apa, ke gimnastik ke apa, atau pakai sukan main K1 ke apa kan, pakai spender sampai nampak bentuk kemaluan, hukumnya haram. Berdosa lah dia. Tu kita kena betulkan balik lah. Kita tengok sukan di Terengganu ini tidak dikawal oleh pihak pemerintah. Kita nak takat agamawan sebut saja, tidak kuat apa bendanya kesannya.
Mestilah pemerintah keluar buat satu peraturan. Kita tak mampu laksanakan hukum keseluruhan hukum Islam kerana kita hanya memerintah di sebuah negeri. Kita bukan federal. Kita tak mampu nak lakukan hudud, nak melakukan ta'zir. Faham tak lagi? Kerana kita hanya negeri. Tapi ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kaedah kita, bila kita tak mampu nak buat semua, jangan tak buat langsung. Apa yang kita mampu untuk kuasa negeri, buatlah. Buatkan peraturan tak dibenarkan bersukan dalam negeri Terengganu, berpakaian ketat. Sampai jadi fitnah. Kalau budak 16 boleh tahan kira lagi walaupun haram. Ni putih dah rambut. Masih lagi Angry Birds spare tu beg. Faham lagi? Beti turun atas basikal tak nampak lagi. Turun pergi minum air. Kakak. Belakang punggung 2 teh dah belah. Itu haram. Walaupun basikal mu harga 30,000. Tapi yang nampak Angry Birds tu basikal RM1,000 lebih nampak. Faham lagi? Dan sebenarnya kita boleh pakai lebih lagi. Kalau di sebelah Eropah, bulan 10 sampai bulan 12, semua road bike, sukan-sukan lumba basikal di luar, yang di luar, mereka menggunakan seluar panjang dan tebal suit dia tu. Molek-molek ada, masih profesional, masih bertaraf 5 bintang, masih dalam keadaan gaji mereka juta-juta dibayar setahun. Kita kelas orang kampung nak buat lawa apa jadi mengaitkan begitu semua. Jadi kita nak pihak pemerintah segera buat satu peraturan, keluarkan, hitam putihkan, gazetkan, iklankan. Mula sekian hari bulan kita akan letak penguasa kuasa untuk larang benda ni, dan kita akan selalu up benda ni dalam media sosial untuk jadi lebih baik. Kerana kita ini bukan sebarang-barang jamaah yang memerintah. Kita Jamaatul Islam, biar ada konten Islam daripada negeri yang lain, betul tak? Jadi buat denda. Okey, kalau pakai lagi kena takak, denda. Contohnya RM10. Pasal apa? Pasal pakai seluar pendek. Awak orang laki-laki besar dah, RM10 kena. Beri resit. Jangan ribu-ribu pula. Dan RM10 jadi apa? Dia rasa segan dan rasa bersalah walaupun RM10. Di Aceh, undang-undang Islam, dia nak buat semua hudud tak boleh kerana bertentangan dengan undang-undang di Jakarta yang menjadi federal. Mereka autonomi, tapi mereka buat apa yang mampu. 30%, 40% hukum Islam sudah diterapkan. Jadi kita tengok dekat roadblock tu, perempuan yang pakai ketat dikenakan RM10. Tak sampai, lebih kurang RM6 duit kita. Kalau dia Indonesia 300, 200, 100 ribu itu. 100,000 tak sampai, rasanya 60,000 sedenda dalam 20 riyal gitu ataupun 8 riyal gitu saja. Keluar ketat. Dah sikit ni kita dah untuk berasa insaf. Buat peraturan supaya rasa bersalah. Batu undang-undang Islam dah orang minum arak 40 batang bukan kuat. Pelang peh tapi orang tengok. Dah dia akan jadi insaf. Bukan nak watang, nak suruh dia sakit, nak suruh dia mati. Jadi RM10 denda. Pasal apa? Awak perempuan pakai luar ketat, nampak punggung, naik basikal apa semua. Tak boleh. RM10 denda. Fatimah binti Drama RM10. Bayar sekarang juga. Tidak telefon orang mari bayar sini. Itu akan mengubah keadaan. Betul tak? Ni duk kolok kau bunuh. Jadi mudah-mudahan pihak kerajaan dengar saranan ini dan mereka segera membuat perubahan. Mohon maaf kerana terlebih masa. Mudah-mudahan kalau tidak banyak, sedikit kita ambil manfaat pada malam ini daripada perhimpunan kita. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.